matan yang diberi nama as-sarf as-saghir. Baik. Jadi perbincangan kita pada hari ini, kita dah sekarang ni kita dah selesai membincangkan tentang auzan ataupun mizan as-sarfi ataupun al-wazn as-sarfi, itu neraca bagi fi'il dengan isim. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan pula tentang tajuk yang baru. Okey, tajuk baru kita pada hari ini mana Ustaz? Tajuk baru kita pada hari ini adalah berkaitan dengan al-qism ats-tsalits, iaitu sarfu al-af'al. Sarfu al-af'al. Jadi pada hari ini kita dah membincangkan qism ats-tsalits, dah sampai kepada perbincangan al-qism ats-tsalits, iaitu sarfu al-af'al. Sarfu al-af'al iaitu sarf ni kita kata adalah perubahan fi'il. وفي هذا القسم ندرس 5 تقسيمات صرفية للفعل. Jadi kat sini kita ada 5 pecahan. Okey, 5 pecahan ataupun 5 bahagian. Bahagian yang kita bahagian sarfiyah lah. Okey. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan bahagian sarfiyah ni. Jadi yang pertama, saya rasa banyak perbincangan yang dalam ni telah diketahui oleh yang ramai orang dah maklum. Jadi yang pertama dia kata apa? Min haitsu sighah. Sighah itu bentuk dia. Yang mana fi'il ini boleh dibahagikan kepada madhi, mudhari' dan juga amar. Ini benda yang maklum. Kemudian dari sudut sihah dengan i'tilal. Sihah dengan i'tilal. So kalau sihah dengan i'tilal ni pecahan dia sahih dengan mu'tal lah. Kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan sahih dan apa juga yang dimaksudkan dengan mu'tal. Kemudian at-tasarruf wal jumud ila mutasarrifin wa jamidin. Tasarruf ni kita cakap tasarruf ni dia boleh berubah-ubah, dan juga jumud tu benda yang statik lah, tidak berubah, dia kekal pada satu bentuk. Okey. Kemudian haitsul luzum wa ta'addi iaitu lazim wa muta'addin, yang ni saya rasa semua dah maklum. Okey, dan saya juga pernah sebut perkara ini pada kelas-kelas sebelum ni. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Dan yang terakhir, min haitsu dzikril fa'il ila mabni li ma'lum wa mabni lil majhul. Okey. Jadi yang pertama, taqsimul fi'li, yang pertama, qism yang pertama, min haitsu sigha ila madin wa mudhari' wa amr. Al-fi'il min haitsu sigha yanqasimu. Saya rasa kat sini dia ada kekurangan dalam ni. Dalam buku ni dia sepatutnya dia kena tambah kat situ yanqasimu ila thalathati aqsamin. Okey, kena tambah ila lah, biasalah buku. Mungkin al-khata' al-mutba'i ataupun salah typo apa itu, biasalah tu. Kan, benda yang teknikal. Okey, saya rasa benda ni semua dah maklum. Yang pertama, al-fi'lul madhi wa zamanuhu al-mudhi. Al-mudhi fil akthar. Nampak, ini dia punya point yang perlu kita highlight kan. Fil akthar. Kenapa saya kata kena highlightkan kat akthar tu? Nanti kita akan tengok. Contoh dia bagi adalah safartu ams. Safartu ams. Aku telah, saya rasa sepatutnya safartu amsin. Saya telah bermusafir pada semalam. Pada waktu semalam. Ini makna fi'il madhi kebiasaannya. Sebab tu cakap fil akthar. Kebiasaannya fi'il madhi menunjukkan tempoh waktu yang telah lalu. Okey, kita kena kembali ataupun kita kena tengok balik apakah yang dimaksudkan dengan fi'il. So fi'il, dalam fi'il ada 2 komponen yang penting. Yang pertama dari sudut makna, yang mana fi'il ini mempunyai makna dia tersendiri. Okey.
Dan yang kedua, dia juga membawa satu dalalah ataupun satu petunjuk masa. Ini yang membezakan fi'al dengan isim. Okey. Ini jelas. So, fi'al perbuatan. Kita tahulah kata kerja ataupun verb. Selain daripada ada makna, perkataan tersebut dia juga membawa satu dalalah atau satu petunjuk masa. Dan kebiasaannya yang kita tahu fi'al madhi menunjukkan yang telah lepas. Madhi pun yang telah lepas kan? Okey, maksud perkataan madhi itu sendiri yang telah lepas. Tetapi dalam sini dia ada sebut juga selain daripada menunjukkan zaman al-mudhi ataupun zaman yang telah lalu, dia juga menunjukkan al-istiqbal, iaitu yang akan datang. Tetapi yang akan datang ni dia kena ada qarinah. Nampak? Tanpa qarinah dia tidak boleh menunjukkan istiqbal. Dia mesti ada qarinah. Okay. So yang ni kita kena faham. Yang first, pemahaman asas ataupun pemahaman secara dasarnya fi'il madhi membawa maksud ataupun membawa satu indikator petunjuk masa yang telah lalu. Tetapi sekiranya ada qarinah ataupun ada apa qarinah kita cakap? Qarin ni apa, akran, kawan. Qarin ni dia macam qarinah apa? Tanda, bukti bukan? Bukti, boleh lah. Saya pun kadang-kadang nak terjemah ni, nak bagi satu terjemah yang tepat tu kadang-kadang tak berapa nak reti sangat. Cumanya, okay, jadi saya rasa kalau belajar usul fiqh ni, fahamlah qarinah pun kan. So, sekiranya ada qarinah, jadi fi'il madhi ini boleh menunjukkan kepada istiqbal. Okay, istiqbal. Sebagai contoh, ayat Al-Quran daripada surah Allah, tadi saya cari lupa lah surah apa. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata amrullah. Kalau kita tengok ata amrullah, kita sebenarnya yalah, kalau ikut ayat tu kita kena ambil konteks ayat tu, kita kena tengoklah secara menyeluruh. Baru kita nak dapat satu makna yang lebih tepat. Okay. So dalam ayat ni sebenarnya ata amrullah, ata ini walaupun dia fi'il madhi, sebenarnya pada fi'il madhi juga ada beberapa indikator lain, ada beberapa petunjuk yang lain. Okay, ada beberapa petunjuk yang lain. Saya rasa yang ni kita akan belajar lebih dalam balaghah lah. Okay, dalam balaghah. Sebab balaghah ni lebih kepada aplikasi penggunaan ilmu nahwu yang kita ada belajar tu. Kita akan tengok pula perkataan tu dari sudut penggunaan dia dalam satu konteks ayat. Itu benda yang dikaji dalam ilmu balaghah. So ata amrullah, kalau kita terjemahkan secara harfi, akan membawa maksud telah datang perkara Allah, ataupun yang nak cerita sini telah datang hari kiamat. Amrullah ni dia, kalau baca tafsir dia cakap hari kiamat. Tetapi kalau kita tengok balik, hari kiamat adakah telah berlaku? Belum lagi. So ata kat sini dia membawa maksud apa? Yang pertama dia membawa istiqbal. Dan yang kedua kat sini dia ada satu petunjuk yang mana dia nak katakan sebenarnya amrullah ini sesungguhnya memang akan berlaku. Macam dia macam apa ya? Tahqiq. Dia tahqiq. Okay? Tahqiq bahawa perkara ini akan berlaku. Akan berlaku ya. Bukan perkara ini telah berlaku. Berbeza kalau kita cakap qad ata. Qad kat situ dia mau maksud telah ditahqiq juga. Tapi apa yang telah berlaku. Dalam konteks ayat ni, ata amrullah ditahqiq juga, tetapi apa yang akan berlaku. Kalau tengok dalam tafsir dia akan bercerita macam itulah. So fi'il madhi juga boleh membawa maksud ataupun boleh membawa satu dalalah menunjukkan perkara tersebut benar-benar akan berlaku. Selain fi'il madhi juga merupakan sirah pada doa. So adalah banyak itu perbincangan balaghah. Wa yusafu ala 19 bina'an sabaqa bayanuha fil qismi al-awwali. So ada 19 bentuk kepada fi'il
madhi dan kita dah pun tengok. Okey, dan kita dah pun tengok. Seterusnya, okey. Seterusnya fi'il mudhari' wa zamanuhu bihasabil ma'na wal qara'in al-hal. Al-hal. Ka'uhibbuka. Ka'uhibbuka. So kat sini dia dah cakap terus terang. So kat sini fi'il mudhari' ni zaman dia, sekarang ni kita membincangkan tentang zaman kepada fi'il tersebut. Fi'il mudhari' zaman dia yang pertama dia menunjukkan kepada al-hal. Pada waktu sekarang. So macam mana sebenarnya kita nak kira apa yang telah lepas, apa yang sekarang ni, maksudnya macam mana kita nak kira? Kita nak kira bila mana kita sebut benda tu ataupun kita talaffuz bi hadhil af'al. Okey. Contoh saya cakap tadi makan malam. Saya nak cerita yang saya telah makan malam. So saya akal tu al-asha ataupun ta'ashaitu. So saya dah lepas buat. Sebelum saya cerita ni, saya dah lepas buat. Itu dia punya petunjuk dia adalah yang lalu. Ketika mana saya bercakap. Hal pula ketika mana saya bercakap, ana udarrisu. Ana udarrisu. Saya sedang mengajar. Sedang mengajar waktu kita tengah bercakap ni. Okay. Alright, itu yang pertama iaitu hal yang saya rasa rata-rata semua dah maklum lah. Mudhari' membawa masuk al-hal. Membawa masuk al-hal. Kemudian, mudhari' juga boleh membawa maksud al-istiqbal berdasarkan siyak ataupun ada dia punya qarinah. Ada bukti-bukti lah sebagaimana kalau kita beritahu jadi maksud qarinah. Ada qarinah-qarinah dia. Kalau kita tengok contoh ayat ni, ana adhabu ilaihi wa ukhbiruhu. Okey. Kalau kita tengok ayat ni ana adhabu ilaihi wa ukhbiruhu. Maksudnya macam mana? Kat sini dia ada satu konteks ni, dia ada cakap macam sebenarnya dia bukanlah bagi bila dia cakap tu, bila dia cakap ana adhabu ilaihi tu wa ukhbiruhu tu, tidaklah maksudnya sedang dia cakap tu dia terus pergi, tak. Okey? Dia waktu ni bila dia cakap tu dan baru dia buat. Dan adhabu ilaihi wa ukhbiruhu. Bila dia cakap tu dan baru dia pergi buat. Itu maksudnya. Itu kita nak kira macam waktu bila kita nak kira dia sebagai hal, waktu bila kita nak kira sebagai istiqbal. Okey? Ataupun contoh lain untuk istiqbal ni bila masuknya huruf lan. Lan ni lan uqabilaka. Aku tak akan berjumpa dengan engkau. So kita masuk lan ni maksudnya dia dah menunjukkan masa hadapan. Ataupun yang terakhir, fi'il mudhari' juga boleh membawa maksud al-mudhi iaitu fi'il ataupun bukan fi'il lah, dia telah menunjukkan masa yang telah lalu. Sebagai contoh lam yadhhab. Okey, lam yadhhab. Okey, sebagaimana fi'il madhi, fi'il mudhari' juga begitu. So sekiranya tak ada apa-apa qarinah yang menunjukkan istiqbal ataupun madhi, maka dia akan membawa maksud hal. Kita kembali kepada asal lah. Makna asal dia adalah untuk hal menunjukkan waktu sekarang. Alright. Al-mudhi. Lam yadhhab. Contohnya, hal akalta al-futur. Contoh ayat kita Hal akalta al-futur. Adakah awak telah makan sarapan? Lam akul futur al-yawm. Aku tidak makan sarapan pada hari ini. So daripada pagi sampai malam ni lah baru dia nak makan. Antum semua dah makan ke belum? Dah makan ke semua? Dah. Oh. Nampak tu semangat dia tu. Bila dah makan dia semangat lebih sikit. Alright. Bila tak makan ni, tu yang sengak tu. Tak ada lah. Alright. Okay. So kita kena ingat lah. Dalam nak menentukan maksud mudhari' ni, kita kena tengok dia punya, dia sebenarnya asas kepada makna mudhari' adalah untuk sekarang. Asas dia.
Kemudian ada beberapa ketika bila mana datangnya qarinah, dia akan membawa maksud yang lain pula. ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله. قبل أوله. Apa dia maksud qabla awalihi itu? Contohnya adhabu wa nadhabu wa yadhabu wa tadhabu min dhahaba. Alright. Kita tengok sikit. Kita ada perkataan tadi dhahaba. Ini apa? Ini al-awwal ataupun huruf yang pertama. So, dia cakap fi'il mudhari' ini dibentuk daripada fi'il madhi. Fi'il mudhari' dibentuk daripada fi'il madhi. Macam mana dibentuk? Dengan ditambahkan satu huruf daripada 4 huruf, iaitu huruf apa dia bagi? Dia punya ni singkatan dia anaitu. Anaitu. So kat mana huruf ni ditambah? Qabla awwalihi. Maksud awwalihi tu kat mana? Kat sini. Sebelum yang pertama. Ini saya rasa semua dah maklum. Iaitu di sinilah. Adhabu ke, nadhabu ke, yadhabu ke, ataupun tadhabu. Ini dia. Ini dia jelaslah saya rasa semua. Dah maklum. Itu pentingnya untuk kita mengetahui madhi kepada beberapa fi'il. Pentinglah. So lagi penting benda tu kita kena tahu madhi, mudhari' untuk kita menentukan masdar dia. Dan juga dia punya fi'il. Nanti kita akan tengok. Kita akan tengok satu persatu. Baik. Kemudian, ini saya tak perlu nak bincang panjang, dah maklum. Kemudian, والثالث فعل الأمر وزمانه الاستقبال كذهب. Istiqbal lah. Yang ni dia menunjukkan masa depan ba'da zamani takallum. Itu kalau dalam Jurmiyah dia akan kata ba'da zamani at-takallum, bila mana lepas orang tu cakap, benda itu baru berlaku, perbuatan ataupun pekerjaan tersebut baru berlaku. Alright. So kat sini cakap apa? Wa yusaru. Jadi macam mana kita nak bentuk, macam mana kita nak bina fi'il amar ni? Okay. So kat sini cakap apa? Wa yusaru min al-fi'l al-mudhari' bihadfi harf al-mudhara'ah. Kat sini nampak? Okay. Hadfi harf al-mudhara'ah tadahraja min yudahriju fa in kana awwaluhu sakinan وضعنا قبله همزة وصل تذهب من يذهب. Okay. So yang first kita akan tengok dulu. Jadi kita kena tahu yang pertama ada apakah itu harfu mudhara'ah. Harfu mudhara'ah kita dah tahu iaitu anaitu. Tak salah. Anaitu itu adalah harfu mudhara'ah. Ana itu adalah huruf mudhara'ah. Daripada madhi pergi mudhari'. Apa yang perlu kita buat? Az-ziyadah ataupun al-idhafah. Kita tambah apa? Kita tambah harfu mudhara'ah. Harfu mudhara'ah ni yang kita tambah. Contohnya tadi kita dapat daripada zahaba. Tengah sikit lah. Okay, zahaba. Kita kat mana kita nak tambah huruf anaitu tu? Kita kena tambah qabla awwalihi. Kat sini. Sini tempat dia. Sini diam dia. Ini huruf awal. Al-awwal.
So kawan dia tambah kat sini. Okey. Kemudian ini saya kena padam sikit kan, tak apa. Kemudian daripada mudhari' ke amar, apa yang perlu kita buat? Kita perlu hazaf. Apa yang perlu kita hazaf adalah huruf mudhara'ah. Contohnya, dia bagi first. Contoh apa first tu? First yang dibagi adalah yudahriju. 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 Dia kata perlu buang huruf mudhara'ah. Ini adalah huruf mudhara'ah. Dan kita perlu buang huruf ini, maka yang tinggal adalah huruf dal. Mak, dia punya juga saya tulis balik dal. Yang tinggal adalah huruf dal, ha, ra dengan jim. Baris kekal. Baris kekal. Dahrij. Sebab itu pentingnya untuk kita tahu baris bagi fi'il mudhari' untuk kita bina fi'il amar. Okey? Jelas? Kemudian contoh yang kedua dibagi pula. Contoh kedua yang dibagi adalah yadhhabu. Yadhhabu. So, apa kaedah dia kita nak buat? Macam ni kita nak bentuk fi'il amar daripada fi'il mudhari'. Kita perlu buang huruf mudhara'ah. Ini semua maklum. Ya, sorry. Yadhhabu. Yadhhabu. Saya nak padam. Kita perlu buang yang pertama, buang huruf mudhara'ah sekali dengan baris dia. Tinggallah huruf, dan juga yang ni sepatutnya dia tinggallah. Yang ni sepatutnya berbaris. Kena tukar baris mati. Huruf hujung dia tukar baris mati. Tinggallah huruf zal, ha dengan ba, yang mana zal itu berbaris mati. Zal yang berbaris mati. So saya rasa benda ni saya ada sebut. Kaedah dalam bahasa Arab. Apakah kaedah dia? Dia kata mana-mana perkataan dalam bahasa Arab tidak boleh bermula dengan huruf yang berbaris sakinah. Dab. Ni kalau dalam Morocco, kalau dialek Morocco, memang kalau siapa ada pengalaman ataupun pernah dengar ada kawan daripada Morocco ke Jazair lebih kurang lah. Dalam kalam mereka ini terlalu banyaknya sukun. Kerana apa? Dikatakan kerana mereka itu terkesan dengan cara sebutan penduduk asli Morocco ataupun Maghribi lah, Maghrib. So penduduk asal Morocco ataupun Maghribi ini, mereka bukanlah orang yang berbangsa Arab. Bukan bangsa Arab yang penduduk asal. Mereka adalah satu bangsa yang digelar bangsa Amazigh, ataupun dalam orang Rom panggil mereka bangsa Barbar. Amazigh, tapi mereka lebih prefer Amazigh. So mereka ini dalam kalam mereka banyak sekali huruf yang berbaris sakinah. Kalau dalam bahasa, kalau Katabah menulis kan, kalau kita suruh orang tulis uktub. Tapi kalau Morocco bila dia cakap uktub, dia tak cakap uktub, dia cakap kecep. Dia macam tu. Katapun dalam kaedah Arabiah Fusha, tidak boleh perkataan yang bermula dengan sakinah, maka saya rasa semua dah maklum, kita perlulah menambah satu hamzah wasal kat depan. Okey. Untuk menentukan baris hamzah wasal ni, kita tengok huruf yang ketiga, iaitu hamzah wasal yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Sekiranya huruf ketiga itu baris atas atau bawah, sini jadi baris bawah. Sekiranya huruf dia baris depan, dia akan jadi baris depan. Ini saya semua maklum lah. Okey. Okey.
selain daripada huruf ana itu yang saya rasa tak berapa lengkap lah sebenarnya kaedah kat situ. Selain daripada huruf ana itu perlu digugurkan ataupun dibuang, antara huruf lain yang perlu digugurkan adalah huruf yang dipanggil sebagai huruf illah, harfu illah. Harfu illah semua tahu adalah huruf alif waw ya, awi. Awi-awi kan, dalam bahasa Mesir awi-awi. Okey, awi. Contohnya kita ada perkataan, tengok perkataan yang kita dah pernah tengok pada kelas-kelas yang lalu, iaitu fi'il waqa. Waqa. So daripada waqa dia akan jadi yaqi. Okey, daripada yaqi perlunya kita yang pertama buang huruf mudhara'ah ini. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah kedua adalah kita perlu buang huruf harfu illah. Dan yang tinggal hanyalah huruf qa yang berbaris bawah. Sebab tu dia jadi last sekali dia punya output ataupun dia macam proses proses satu persatu dia pergi proses saringan. Dia saring, mula dia saring, buang dulu huruf ana itu. Okey, ana itu settle. Tengok balik proses kedua, tengok ada tak huruf illah. Ada huruf illah, buang juga huruf illah. Tinggallah satu huruf sahaja. Okey, ataupun ambil contoh satu lagi. Contoh satu lagi perkataan ra'a. Kemudian jadi yara. Okey, yang ni ada ra'a. Kenapa jadi ra'a? Daripada ra'a jadi yara? Dia punya ni lah. Tu ra'a. Itulah. Ra'a itu. Yara tu lah ra'a itu. So yang ni ada, nanti kita akan tengoklah satu persatu. Nanti lepas ni kita akan ada lagi perbincangan yang lebih agak complicated lah. Sebenarnya point saya kat sini macam mana kita nak bina fi'il amar. So proses untuk bina fi'il amar, yang pertama kita buang harfu mudhara'ah, dan kedua kita kena buang harfu illah, tinggallah ra. Ra saja, ra. So kalau dalam lahjah Morocco ataupun Darjah Maghribiyah, biasanya dia akan tambah satu lagi perkataan huruf ke hujung ni, iaitu ha, rah. Ada macam rah ni, ha tu dia ada dia punya fungsi lah, dia lebih macam tanbih. Rah tu macam dia nak ada benda lah tanbih. Kena nanti antum semua boleh tengok dengan lebih jelas lah apa itu ha tanbih. Okey, saya rasa tak perlu nak bincang panjang. Kita teruskan ke perbincangan kita yang kedua. Ada siapa nak baca? Saya. Ya, tafadhali saya tu siapa nama? Alia. Tafadhali. Taqsimul fi'li min haythu as-sihhati wal i'tilali ila sahihatin wa mu'talin. Al-fi'lu min haythu as-sihhati ila sahihin wa mu'tallin. ila sahihin wa mu'talin. Al-fi'lu min haythu as-sihhati wal i'tilali yanqasimu tis'atu aqsamin. As-sahihu wa huwa al-khaliyu min hurufil illati ka raka'a wa sajada. Wal mu'tallu wa huwa ma fihi harfu illatin ka waqafa wa qala wa sa'a. Wasalimu wa huwa al-khaliyu min hurufil illati wal hamzati wa tad'ifi ka dakhala wa dahraja. Wal mahmuzu wa huwa ma fihi hamzatin ka amara wa sa'ala wa qara'a. Wal mudha'afu wa huwa naw'ani. Awalan mudha'afu al-thulathi wa huwa ma kanat 'ainuhu wa lamuhu min jinsin
كمد وأز وود. ثانيا ومضاعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس كزلزل وسوسة. والمثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة كوقف ويئس. والأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة كقال وصام وانقاد. والناقص وهو ما كانت لامه حرف علة كسعى ورمى وصلى واهتدى. واللفيف وهو ما كان فيه حرف علة وهو نوعان. أولا مفروق وهو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح كوفى ووقى. ثانيا ومقرون وهو ما فيه حرفا علة متجاوران كهوى وهوية وحيّ. Alright. Jadi perbincangan kita yang seterusnya itu pembahagian fi'il yang kedua min haitsu sihah wal i'tilal ila sahih wa mu'tallin. Jadi kita kat sini kita akan, saya rasa untuk semua tahu berkenaan dengan huruf sihah ataupun harfus sahih dengan harfu al-mu'tal. Al-fi'lu min haitsu sihah wal i'tilal yanqasimu. Saya duk tengok dalam kamus sebenarnya yang qasimu ni, bila mana yang qasimu yang qasimu ni biasanya digandingkan dengan harf jar ila. Dan saya cuba nak faham kenapa dia tak pakai harf jar kat sini. Boleh jadi misalnya saya cakap tadi khata matba'i. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, okey, sekiranya fa'il tersebut ataupun fa'il yang qasimu ini tidak digandingkan dengan harfu jar, dia akan membawa maksud tashattat, iaitu berpecah. So berpecah. Bukanlah maksudnya terbahagi. So, kalau kita letak yang qasimu ila, maksud kat situ dia akan membawa maksud terbahagi kepada. Okey. Sekiranya kita letak sahaja contoh ayat ada in qasama afradul qabilah. Okay, in qasama afrad maksudnya ahli-ahli ataupun ahli-ahli qabilah tersebut telah bertasyatat ni telah berpisah, telah berpecah belah. Itu maksudnya. Saya tak tahu kenapa khata' matba'i ini. Saya rasa khata' matba'i lah. Kan? Kalau kita tengok dari segi konteks, dia memang membawa maksud yang qasimu ila. Alright. Baik. Jadi, so, kita tengok yang pertama sahih wa huwal khali min hurufil illah. Kita dah tahu huruf illah tu apa. Saya baru sebut huruf illah tu ada 3, iaitu alif waw ya. Sekiranya tak ada huruf illah ini, maka fa'il tersebut kita kata fa'il sahih. Dari sudut mana sahih dia? Dari sudut huruf-huruf yang membina perkataan tersebut. Okey, huruf-huruf yang membina perkataan tersebut. Wal mu'tal wa huwa ma fihi harfu illah. Okey, fa'il mu'tal, fa'il yang mana huruf yang membina perkataan tersebut terdiri pada huruf salah satu atau dia paling kurang salah satu lah. Nanti kita akan tengok mu'tal ni ada pecahan dia. Okay, mu'tal ni ada pecahan dia. Mu'tal, huruf yang salah satu ataupun ada beberapa huruf dia terdiri pada huruf illah, iaitu sama ada alif atau waw atau ya ataupun adanya ya dua-dua ke, itu tergantunglah. Contohnya waqafa, waqala, wasa'a.
Kemudian as-salim. As-salim. As-salim adalah huruf ataupun fa'al yang mana khali min huruf al-illah wal hamzah wat tad'if. So kat sini kita dah nampak gandingan dia. Dia punya gu lah kita kata. Dia punya gu. Okey. So biasanya as-sahih dia gu dia dengan al-mu'tal. Alright. Kemudian kita ada salim mahmuz dengan mudha'af. Kalau salim pula dia salim, okey. Ada mahmuz dengan ada al-mudha'af. Al-mudha'af. So sahih fa'al yang ataupun perkataan yang tidak terdiri daripada huruf mu'tal. Mu'tal pula apa yang terdiri dari salah satu hurufnya terdiri pada huruf mu'tal. Huruf ataupun huruf illah. Kemudian salim pula, salim ni dia dah masuk ke grup yang kedua, iaitu salim ini adalah huruf-huruf ataupun perkataan yang selamat daripada mahmuz, mudha'af dan juga harfu illah. Dia cakap kat situ. Dan juga harfu illah. Okey. So dari tiga benda yang dia terelak. Kemudian al-mahmuz adalah fa'al ataupun perkataan yang terdapat padanya hamzah. Hamzah amara, sa'ala, qara'a, sama ada hamzah tersebut berada pada fa'ul fi'l ataupun pada ain fi'l ataupun lamul fi'l. Tak kisahlah mana-mana. Alright. Dan yang terakhir al-mudha'af. Mudha'af maksudnya berganda. Sama ada mudha'af tersebut adalah mudha'af thulathi. Tapi kalau kita perhatikan sini, yang berganda adalah ain dan juga ataupun makanas ainuhu walamuhu min jinsin. Ain dan juga lam dia daripada jenis yang sama. Okay, contohnya wadda, madda. Kita tengok madda. Ini kita tahulah. Ini adalah fa fa'al, iaitu huruf yang pertama ain fa'al, huruf kedua dan lam mul fa'al. So dia kata apa? Dia kata ain untuk mudha'af adalah ain. Saya nak ingat balik apa tadi cakap tadi. Maka nasainuhu wa lamuhu min jinsin. Okay. Oh, sorry. Ain dan juga lam. Ain dan juga lam daripada jenis yang sama, iaitu huruf yang sama. Madda. Okay. Iaitu huruf dal. Okay. Yang ni pun wadda. Wadda samalah. Alright. Yang tu je jelas. Itu untuk selati dan rubai pula. Dan rubai pula, wa huwa ma kanat fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin. Wa 'ainuhu wa lamuhu at-thaniyah min jinsin. Contohnya zalzala dengan waswasa. Zalzala dengan waswasa. Zalzala. Bila saya sebut benda ni, saya teringat saya hutang lagi dengan antum. Saya tak ingat yang tanya itu Siti Nazirah kot. Minta maaf lah, saya masih lagi tak dapat nak beri jawapan. InsyaAllah saya akan cuba pada pertemuan akan datang, saya akan beri jawapan lah. Ada jawapan yang masih saya berhutang dengan antum. Zalzala, dia kata apa? Dia cakap,
untuk mudha'af rubai ini adalah apa tulisan tak saya tulis balik. Buruk sangat zal je. Zalzala. Zalzala. Alright. Ni besar sangat. So kita tahu ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga dan ini adalah huruf keempat. Okay. So fa'lala, zalzala. Dia cakap apa? Dia cakap maka nasfa'uhu wa lamuhu al-ula. Dia cakap apa? Ini. Dua ini daripada jenis yang sama iaitu huruf zai dan ain dan juga lam yang kedua daripada jenis yang sama iaitu huruf lam. Contoh lain pula waswasa. 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 So kita tulis balik. Fa'lala, fa'aim, lam. Okay. So fa dan juga lam yang pertama daripada jenis yang sama iaitu zai. Okay. Ain dan juga lam yang kedua. Sebab tu panggil as-thaniyah, lam yang kedua. Itu lam yang kedua. Daripada huruf daripada grup yang sama iaitu sin. Alright? Jelas saya rasa. Ini satu, ini dua lah. Satu, dua. Satu, dua. Alright. Jelas. Okey, seterusnya kita ada pecahan. Okay? Pecahan daripada al-mu'tal pula. Ataupun huruf perkataan yang terdiri pada huruf illah. Iaitu al-misal, al-ajwaf dengan al-naqis. Kat sini kita ada al-mu'tal. Ada orang ke? Senyap je ni. Ada orang ke? Ke saya cakap seorang-seorang? Ada. Okey. Ingat cakap seorang-seorang kan? Itu yang syok kalau buat kelas daripada depan tu. Boleh nampak siapa yang tengah tidur ke apa ke. Alright. Soal mu'tal. Dia ada pecahan dia. Kat sini bawah dia ada pecahan-pecahan dia. Yang pertama kita ada apa tadi? Al-mithal al-ajwaf dengan al-naqis. So ada al-mithal, al-ajwaf dengan an-naqis. An-naqis. So saya rasa benda ni jelas. Iaitu al-mithal wa huma kanat fa'uhu harfa illatin. Fa'uhu maksudnya huruf yang pertama iaitu waqafa, ya, isa. Daripada harfa illah. Kemudian al-ajwaf. Ajwaf adalah tengah pula. Qala, sama, dan inqada. Kat sini lah. Inqada. Sebab dua yang asal ni dikata sebagai huruf tambahan lah. Bukan huruf asal. Kita fokus pada huruf asal. Kemudian an-naqis adalah makanat lamuhu harfa illah. Lamuhu maksud hujung. Rama, salla, ihtada. Ihtada. Jelas? Okey. So, mu'tal ini pula, ini kita tengok pecahan yang kedua pula. Untuk mu'tal ni, selain daripada pecahan dia mithal, ajwaf dengan naqis, iaitu kedudukan harfu illah di dalam perkataan tersebut, mu'tal ni juga terbahagi kepada al-lafif, iaitu
bertembungnya ataupun dalam satu perkataan, dalam satu fi'il itu adanya dua huruf illah. Dalam satu fi'ilnya ada dua huruf illah. Al-lafif. Laf ni maksudnya bukan love ya, laffa. Laffa ni maksudnya lafan laf. Kalau dalam amiyah misrah, laf ni macam pusing. Laf. Laf. Adik kat tu. Kalau dalam fusha, laf ni adalah macam kita gulung tau. Laf. Alufu macam gulung. Gulung al-lafif. Digulung. Dari segi bahasa lah ni. Macam mana je al-lafif, dah lupa. Sana. Al-lafif. Okey, al-lafif ini ada dua, iaitu al-mafruq. Al-maqrun. Dia bukan makron ya. Makron ni, sekarang nama makron ni nama sensitif lah. Siapa yang ikut cerita dunia sekarang, Presiden Perancis, Macron tu satu nama yang sensitif bagi umat Islam. Al-Macron. So kita akan tengok apakah beza al-mafruq dengan al-maqrun. So mafruq adalah wa huwa ma fihi harfu illah bainahuma harfu sahih. Maksudnya apa? Huruf illah yang terpisah disebabkan adanya orang ketiga. Beritahu macam itulah kisah dia. Adanya orang ketiga iaitu harfu sahih di tengah-tengahnya yang menjadi penghalang pertemuan mereka. Beritahu macam itulah. Contohnya wafa dengan waqa. Okey, wafa dan waqa itu mafruq. Mafruq ini pun dia bermaksud terpisah, farq. Farq ni macam pecahan-pecahan lah. Okey, makrun pula apa yang terhimpun lah, makrun. Okey. Wa huwa ma fihi harfa illah. Harfa dua huruf illah. Harfa illatin mutajawiran. Contohnya hawa. Ni hawiya ataupun hayya. Okey? Jelas ya? Ada apa soalan ke? Saya boleh kumpul soalan lagi. Soalan lepas saya ada satu tak jawab lagi. Tak apa, insyaAllah pada kelas akan datang saya akan jawab. Ada apa soalan ke? Tak ada? Ya saya. Ruba' fa'alala betul? Fa'al. Ya saya. Di mana? Tapi kat situ dia cakap dia syafaqallah. Tapi kat situ dia tak boleh nak, yalah, kalau kita konteks kat situ penggunaan fi'il madhi tersebut lebih kepada untuk doa lah, tidak menunjukkan kepada masa hadapan. Lebih menunjukkan kepada doa. Ya mungkin kita cakap syafaqallah pada masa hadapan kan. Sekarang dia tengah dalam keadaan sakit, kita doa semoga dengan pada masa hadapan lepas kita berdoa ni dia jadi sembuh, boleh lah. Kalau nak tengok dari sudut tu boleh, kita boleh cakap macam tu lah. Tapi kat sini dia lebih konteks dia konteks doa. Okay. Itu ke betul. Tu kena belajar balaghah lah. Afwan. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada, jadi saya rasa untuk hari ini sampai di sini sahaja. Sampai di sini sahaja kelas kita, insyaAllah ta'ala. Saya harap serba sedikit lah, walaupun perkara ini acap kali kita sebut lah bagi siapa yang biasa belajar bahasa Arab. Benda yang kita belajar tadi memang selalu kita jumpa, memang selalu dibincangkan. Saya harap benda ni dapat bagi satu ulang kaji murajaah pada antum semua. Okay. And apa yang kurang itu dan juga kelompongan yang terdapat di sepanjang
pengajian ini datang daripada kelemahan saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Semoga kita semua diberi satu kefahaman, dibukakan pintu hati untuk lebih memahami bahasa syurga ini, insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Syukran jazilan, syukran ala hudurikum wa ala husni istima'ikum wa ala husni mutaba'atikum min awwali darsi ila akhirih. Fajazakumullah khair jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Laila sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.